Jemaah Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya tidak melaksanakan persidangan Parlimen ketika tempoh darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos depan, kata Taqiyuddin Hassan. Istana Negara menyatakan kalau hendak adakan persidangan Parlimen, maka perlu adanya keputusan daripada Jemaah Menteri, bukan Perdana Menteri. Jadi di sini, Kabinet apabila membuat nasihat, kenapa kita menangguhkan? Bukannya menggantung persidangan Parlimen kerana banyak alasan. Ada alasan perundangan dan ada alasan dari segi sains dan data. Kita boleh tangguhkan dahulu persidangan Parlimen, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu pada sidang media. Taqiyuddin berkata, kenyataan dibuat Istana Negara sebelum ini adalah untuk menjelaskan bahawa tidak ada persidangan Parlimen. Berdasarkan Seksyen 14-1 Ordinan Kuasa-Kuasa Perlu, memang dinyatakan dengan jelas bahawa sidang Parlimen ditiadakan. Ia sangat jelas dalam tempoh darurat. Peruntukan berhubung memanggil, prorog, membubarkan dalam perlembagaan ini tidak mempunyai kesan. Apabila perkara ini dilaksanakan, kenyataan dibuat Istana Negara itu adalah menjelaskan perkara ini bahawa tidak ada persidangan Parlimen. Namun, mana-mana mesyuarat Parlimen, sesi Parlimen yang hendak dipanggil mestilah berikutan keputusan Jemaah Menteri. Sekarang ini Jemaah Menteri menasihati Agong bahawa tidak ada sidang Parlimen. Itulah keadaan sekarang ini, katanya. Sebelum ini Istana Negara memaklumkan Agong berpandangan Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat pada suatu tarikh difikirkan sesuai olehnya atas nasihat Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan berkata, keputusan Agong itu dibuat selepas menerima menghadap Presiden Dewan Negara Rais Yatim dan Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun di Istana Negara pada 24 Februari lalu. Taqiyuddin berkata, antara alasan bagi menangguhkan persidangan Parlimen dari aspek perundangan adalah Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan ketika tempoh darurat Agong boleh membuat ordinan. Jadi bila Agong sudah boleh buat undang-undang, maka keperluan untuk Parlimen bersidang dan buat undang-undang itu tidak ada. Kedua, kita melihat tumpuan dan fokus kerajaan sekarang ini adalah untuk perangi COVID-19, termasuk ahli Parlimen itu sendiri. Mereka juga petugas barisan hadapan, katanya. Beliau berkata ia bukan kali pertama persidangan Parlimen ditangguhkan ketika tempoh darurat, memandangkan ia pernah ditangguhkan untuk tempoh 2 tahun pada 1969 hingga 1971. Katanya, Kerajaan Perikatan Nasional bukan sahaja mahu membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan rakyat, sebaliknya turut melindungi 220 ahli Parlimen. Saya hendak nyatakan di Parlimen kita sekarang ini fakta. Di Parlimen Malaysia sekarang ini ada 220 ahli Parlimen. Daripada 220 orang ini, seramai 77 orang ahli Parlimen adalah individu berumur 61 tahun hingga 69 tahun. Daripada 70 tahun hingga 79 tahun pula ada 19 orang. Manakala daripada usia 80 tahun ke atas ada seramai 4 orang. Jadi hampir sebahagian ahli Parlimen kita termasuk dalam kumpulan berisiko. Kita tidak mahu ahli Parlimen terdedah dengan wabak ini, katanya. Taqiyuddin berkata, disebabkan itu tidak timbul soal Kerajaan Perikatan Nasional menggantung Parlimen kerana ia akan kembali bersidang selepas tempoh darurat tamat sehingga 1 Ogos depan. Hanya 6 bulan, 20 hari sahaja tidak ada Parlimen. Perdana Menteri sudah beri jaminan selepas habis darurat akan dipanggil Parlimen. Semasa ahli Parlimen tidak bersidang, mereka boleh beri tumpuan untuk perangi COVID-19, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.